Ada satu ilmu yang penting untuk kita umat Islam tapi tak ramai yang menceburi ilmu ini. Jadi ilmu ini dia penting untuk umat Islam kerana dia menentukan ataupun dia membantu kita untuk menunaikan 4 daripada 5 rukun Islam. Jadi apa ilmu dia? Ilmu itu adalah ilmu falak ataupun ilmu astronomi. Jadi ilmu ini membolehkan kita untuk menentukan waktu-waktu solat, sebagai contoh waktu masuknya bulan yang baru, bulan Ramadan, bulan Syawal, dan juga untuk kita menentukan arah kiblat. Okay, kita nak tentukan ke mana arah untuk kita bersolat. Jadi ilmu itu adalah ilmu falak ataupun biasa kita kenali sebagai ilmu astronomi. Jadi untuk kita kenali dengan lebih lanjut tentang ilmu ini, saya datang ke Pusat Falak Syekh Tahir untuk kita lihat salah satu proses yang penting, iaitu proses untuk kita menentukan masuknya anak bulan yang baru ataupun masuknya bulan yang baru dengan kita melihat kepada anak bulan untuk sagi petang sebelum maghrib. Jom. Jadi sebelum kita lihat pada proses anak bulan ni, kita kena kenal dululah bagaimana kalender Islam ataupun kalender hijrah ni dia berfungsi. Bagaimana kita mengira kalender hijrah ni. Jadi kalender hijrah ini dia adalah berdasarkan daripada fasa-fasa bulan dan juga kedudukan bumi mengelilingi matahari. Yang penting dia adalah bagaimana fasa bulan itu dia berubah. Jadi untuk satu bulan dalam kalender hijrah, okay, contohnya kita ada bulan Syawal. Jadi bulan Syawal itu dia bermula apabila bulan itu yang kita lihat fasanya adalah pada fasa anak bulan. Fasa anak bulan itu dia adalah bulan sabit. Dia macam bulan sabit tetapi sangat-sangat halus yang kita akan tengok sagi. Dan kemudian bulan ini dia akan berterusan, yang mana fasa-fasa bulan itu dia akan bergerak daripada fasa bulan anak bulan kepada fasa bulan sabit, kepada fasa bulan separa, kemudian kepada fasa bulan penuh, dan dia akan kembali semula kepada fasa anak bulan. Jadi bila bulan itu dia kembali balik kepada fasa anak bulan ataupun fasa kita kata ijtima', iaitu bila bulan dengan matahari itu dia bersetentang, dia bertemu, maka pada ketika itu kita perlu mengira bulan baru ataupun bila kita kira fasa dia itu keseluruhan hari yang diperlukan untuk bulan bergerak daripada anak bulan kepada fasa anak bulan yang lagi satu adalah sekitar 29.5 hari. Jadi maksudnya satu bulan dalam kalender hijrah ini dia boleh jadi dua nilai, iaitu yang pertama adalah 29 hari ataupun 30 hari. Jadi contohnya pada hari ini adalah 29 Rejab. Apa yang kita buat adalah kita perlu mencerak sama ada kita boleh lihat ataupun tak anak bulan. Jadi contoh kalau hari ini kita dapat lihat anak bulan, maka maksudnya keesokan hari adalah bulan yang baru, iaitu bulan Syakban. Okey, hari ini adalah 29 Rejab. Kalau kita nampak anak bulan, maka esok adalah bulan Syawal. Tapi kalau hari ini kita tak nampak, okey, kalau hari ini kita tak nampak, maka esok kita akan kira sebagai 30 Rejab. Okey, 30 Rejab, maka hari yang seterusnya itu barulah masuknya bulan Syakban. Proses cerapan anak bulan ini pun dia ada perbahasan sedikitlah, iaitu berkenaan dengan bagaimana kita nak menentukan bulan baru. Okey, salah satunya adalah dengan cara kita tengok anak bulan, sama ada kita boleh nampak ataupun tidak anak bulan pada setiap hujung bulan ataupun pada 29 hari bulan. Kalau kita nampak, maka esok bulan baru. Kalau kita tak nampak, maka esoknya adalah 30 hari bulan. Jadi itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua ini adalah berkenaan dengan kaedah hisab ataupun kaedah kita mengira, ataupun pada hari ini kita kira sebagai melalui simulasi. Jadi berdasarkan daripada kaedah yang kita ada pada hari ini, kita ada dua kaedah lah, iaitu yang pertama adalah kaedah melihat dan yang kedua adalah kaedah menggunakan matematik. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah matematik. Jadi kaedah ini kita panggil sebagai imkanur ru'yah ataupun syarat-syarat untuk kita nampak anak bulan, syarat-syarat kenampakan anak bulan. Jadi syarat yang kita gunakan dekat Malaysia ini adalah 238. Okey, maksudnya matahari itu dia perlu berada 2 darjah dan 3 darjah. Nanti adalah ahli-ahli falak yang akan terangkan dengan lebih lanjut. Jadi jom kita tengok bagaimana proses cerapan anak bulan.
ni kita tengah set up teleskop untuk cerak anak bulan. Sekarang adalah pukul 6.30. Okay, jadi 6.30 kita tengah set up teleskop. Dekat atas ada theodolite, saya kita naik. Satu lagi benda adalah teleskop kita ni biasanya kita, sebab sekarang ni waktu siang, jadi teleskop kita akan halakan ke matahari untuk kita dapatkan titik rujukan. Jadi daripada matahari tu kita akan geraklah untuk mencari bulan, kedudukan bulan yang sebenar. Tapi untuk theodolite dia berbeza sikit sebab dia boleh cari terus. Yang ni pula sedang tangkap gambar sunset. Sekarang kita sedang melihat matahari secara langsung live view menggunakan kamera CCD HY yang diataskan kepada teleskop Skywatcher Evo-Star. So macam nak tengok bulan? Okey, sekarang kita sedang track matahari dan kita akan tunggu matahari terbenam sebelum kita go to moon lah, go to bulan. So macam mana kita nak tahu boleh nampak ke tak anak bulan ni? Okey, soalan boleh nampak tu macam mana tu soalan tu? Adakah dia peluang kenampakan ataupun daripada segi dia punya faktor ataupun kriteria ataupun faktor cuaca? Contoh macam kalau sebab salah satu kaedah adalah menggunakan hisap kan, matematik. Ya, betul. Jadi macam mana kaedah ni kita pakai hari ni? Okey, kita di Malaysia kita menggunakan kaedah hisap dan juga ru'yah. Berpandukan kriteria dan ru'yah lah, di mana kita akan menghisap dulu ataupun menghitung dulu boleh nampakkan hilal itu berdasarkan perkiraan yang telah ditetapkan, di mana syarat-syarat yang telah ditetapkan iaitu daripada segi syarat umur itu sendiri tidak kurang daripada 8 jam selepas istimak, atau jarak lengkung dan juga ketinggian bulan selepas matahari terbenam itu mengambil kira jugalah, di mana ketinggian hilal mestilah tidak kurang daripada 2 darjah dan jarak lengkung tidak kurang daripada 3 darjah untuk hilal itu kelihatanlah, boleh nampakkan hilal itu sendiri. Alright. So kalau anda nak tahu ketinggian ni merujuk kepada daripada ufuk naik ke atas. Kalau lagi satu apa? Jarak lengkung. Jarak lengkung adalah daripada matahari ke bulan. So itu mestilah 3 darjah. So kurang-kurang mesti 2 darjah naik atas, 3 darjah antara matahari dengan bulan. Ya, betul. Ataupun umur dia 8 jam ke atas. Istimak tu adalah ketika bulan itu dia bertukar daripada bulan tua masuk kepada bulan baru. Peralihan kepada bulan baru lah. Kita panggil conjunction lah. Kita panggil conjunction. So kalau anda berminat boleh cari conjunction, boleh Google search conjunction. Kita set tu matahari duduk dalam yang ni. Dah tahu kita akan betul lah. Walaupun dia sengit sikit apa ke, tak apa. Sebab kita nak nak tahu antara nanti dia boleh zoom macam dekat ke, atau memang saiz dia macam saiz Faisal tu juga? Satu lah. Dan Jadi sekarang jam menunjukkan pukul 6.45. Macam inilah suasana dia ketika hampir matahari terbenam. Jadi matahari kita jangkakan dia akan terbenam dalam pukul 7.30. Kita salah, 7.30.
inilah suasana dia. Itu matahari, okay, mungkin tak nampak. Okay, dia akan terbenam lah kat sini. Okay, sekarang kita sedang mencerap hilal. Sebab matahari dah terbenam. Matahari baru saja terbenam 7.31 tadi, menandakan masuknya waktu maghrib lah di kawasan ni. Dan sekarang kita terus halatkan teleskop kita ke arah bulan, itu hilal. Dan kalau kita boleh lihat dekat skrin laptop sekarang, kita sedang pancarkan secara live view lah imej anak bulan, tapi disebabkan oleh pandangan teleskop sekarang menghadap ke arah awan yang agak tebal di mana hilal berada di belakang tu. So buat masa sekarang kita tak boleh lihat lagi lah anak bulan disebabkan oleh ada awan gelap yang menghalang pandangan teleskop kita ni. Tapi ikutkan patutnya boleh nampak lah. Sepatutnya boleh nampak sebab umur hilal ketika matahari terbenam tadi lebih kurang 25 jam 59 minit. Hampir 26 jam. So peluang untuk lihat tu berdasarkan cuaca sekarang kita lihat agak cerah. So insya-Allah kebarangkalian boleh lihat pada hari ini. Salahnya kena tunggu kita awan. Ya, betul. Nampak ah? Awan bawah sikit. Bawah sikit memang. Ngam-ngam sana. Kalau dia kalau lagi cepat tak dapat dah. Dah habis dah. Mana dah habis? Boleh. Dia tutup balik. Itu bawah dah. Tingkat tadi ke 8 tadi ke 8. Set ke 8 tadi. Dia tutup. 7 tutup balik. Tapi boleh nampak lagi kan? Dia pasir 6 dia. Set ke 8 dia. Set dah. Dah. Jadi hari ni kita berjaya tangkap bulan, anak bulan yang kita berjaya nampak lah tadi, dan berjaya juga tangkap gamak tadi. Jadi bulan tu dia agak tebal lah sebenarnya. Kalau ikutkan yang biasa dia punya ketebalan dia tu nipis, tapi hari ni dia tebal sebab umur dia pun dah 25 jam. Sekarang kita dah nak balik lah daripada pusat falak ni. Jom